Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada peserta kami, Dr. Muhammad Amirul Ashraf. Saya Puan Wahidul Zaman Bewar Ramli, wakil kepada kumpulan 6 akan bentangkan tentang poster kami iaitu COVID-19 lah. Okey, apakah itu COVID-19? Okey, Pertubuhan Kesihatan Dunia atau lebih dikenali lagi sebagai WHO menamakan COVID-19 ini sebagai penyakit corona. Okey, Co tu dia membawa masuk kepada corona, B tu membawa masuk kepada virus dan D tu membawa masuk kepada disease. Lepas tu sempang 19 tu bawa masuk kepada tahun 2019 lah. Okay. Virus ni sebenarnya dia lebih dikenali lagi sebagai sindrom pernafasan akut teruk ataupun dalam macam poster ni mention dalam kurungan SARS-CoV-2. Okay. Kes COVID-19 ni pada pertamanya dia berlaku dekat Wuhan, China pada tahun 2019. So tapi sekarang dah merebak ke seluruh negara dan seluruh dunia lah. So WHO mendefinisikan sebagai wabak outbreak berikutan dengan peningkatan jumlah penyakit ni lebih tinggi daripada jangkaan biasa. Pada 19 Mac 2020, WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai wabak pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluaslah dekat seluruh sempadan. Sebab penyakit ni dia sangat senang merebak. Macam kita pun dekat negara Malaysia, penyakit ni start masuk ke negara Malaysia pada 25 Januari pada tahun 2020. So dekat seluruh dunia pun kes ni sangat tinggi. So paling tinggi dekat negara paling tinggi dekat dunia ni USA lah. Negara mereka memang ramai orang yang terkena dengan penyakit coronavirus. So coronavirus ni dia boleh tersebar dekat semua orang sebab tak kira usia ke, muda ke, tua ke, walaupun kita sihat ke. Sebab dia sangat senang merebak mulai macam batuk dengan sesama. Okey, so hal ni sekaligus menegaskan penularan wabak ni sangat membimbangkan dan membahayakan manusia dan boleh membawa kematian. Okey, macam Malaysia, kematian dia bawah 1%. Mungkin sebab Malaysia dia punya peralatan dia dengan fasiliti hospital masih boleh menampung lagi pesakit COVID-19. So berbanding negara lain yang macam negara yang susah ke ataupun negara yang tak dapat menampung yang begitu ramai orang terkena penyakit coronavirus ni, so negara tu agak macam kadar kematian dia agak tinggi lah. So biasanya kadar kematian kat Malaysia ni kebanyakannya orang yang mengalami background penyakit lain lah, macam terkena dia ada kecam manis ke, lepas tu dia dah berusia, darah tinggi. Orang golongan macam ni adalah golongan yang kadar kematian dia agak tinggi lah. So macam budak kecil pun boleh jadi juga sebab dia punya antibody dia tak kuat sebab nak lawan penyakit coronavirus tu. Coronavirus ni dia tak ada ubat lagi buat masa sekarang, tapi akan dilancarkan lah pada hujung tahun ni. So macam mana doktor merawat pesakit COVID-19 ni mengikut simptom apa yang dia alami. So macam batuk, dia bagi ubat batuk. Kalau demam, dia bagi ubat demam. Dia tak ada ubat spesifik lagi. Dia ikut apa yang simptom kita alami. So jadi secara tidak langsung pandemik COVID-19 telah mendidik rakyat Malaysia untuk menjalani hidup dalam norma baru lah. So kehidupan dan aktiviti harian masyarakat telah banyak berubah berbanding dengan yang dulu. Macam dulu semua boleh berhimpun, sekarang dah tak boleh dah. Sebab virus ni sedang merebak kan, kita kena sentiasa berwaspada. So tak nak bagi penyakit ni lebih merebak. So kita kena sama-sama menjaga lah. So apakah simptom yang dialami oleh seseorang tu sekiranya dia terkena coronavirus? Simptom yang dialami oleh seorang tu kebiasaannya dia akan rasa demam, batuk kering dan dia rasa keletihan. Ada juga simptom-simptom lain seperti sakit kepala, lepas tu sakit tekak, lepas tu dia akan hilang deria, bau dan rasa. Okay. So dia akan jadi lebih teruk kalau seorang tu dia mengalami sesak bahagian dada, susah bernafas. So
dia punya dada pun rasa macam tertekan. Lepas tu dia dia jadi susah nak bergerak, nak bercakap pun tak boleh. So ni adalah simptom yang agak dah berat lah. Kiranya dia melarat kat seorang tu. So biasanya penyakit ni dialami oleh seseorang kalau dia terkena penyakit coronavirus tu dalam masa 5 ke 6 hari lah kebiasaannya lah. So kalau orang yang macam antibody dia macam kuat ke, paling lama pun dalam 14 hari seorang tu akan tunjuk simptom terkena penyakit coronavirus tu. Okey, so kat sini kita ada amalan pencegahan. So yang pertama kita kena kerap membasuh tangan lah, sebab macam kalau kita pergi mana-mana ke, basuh tangannya sangat penting sebab tangannya adalah tempat yang paling senang terkena dengan coronavirus. Kalau kita sentuh tempat tu, contohnya orang batuk terkena dekat dia punya tu, virus tu ada dekat meja ke, dekat macam lift ke. So kita kena sentiasa basuh tangan sebab sebelum makan kan kita kena basuh tangan. So kalau kita basuh tangan, benda ni boleh mendapat mencegah agak daripada penyakit coronavirus. Sebab kita kena basuh tangan walaupun kita tak dekat dengan orang, tapi kadang-kadang kita dapat penyakit tu disebab kita sentuh satu benda tu bang. So basuh tangan ni kita kena cuci dengan betul lah. So macam basuh tangan kita kena pakai sabun Dettol ke, sabun yang betul-betul membasmi kuman lah. Sebab ada setengah sabun dia adalah sabun pelembut, macam sabun sensitif kulit tu agak tidak berkesan lah. So sabun yang berkesan untuk bunuh coronavirus ni macam Dettol, Antibac semua tu. Okay. Selain daripada membasuh tangan, seperti yang kita maklumkan sekarang pun kita pun ada hand sanitizer. Kalau hand sanitizer ni mudah lah kalau kita nak pergi mana-mana kan, kita pergi shopping mall ke, kalau ni kita pakai je hand sanitizer tu. So yang kedua, kita kena penjarakan sosial. Okey, kenapa kita kena penjarakan sosial? Sebab kita kena jaga jarak kita 1 meter dengan orang sebelah. Sebab virus ni dia macam satu, dia ada berat dia sendiri tau. So dalam 1 meter tu dia tak akan sampai lah dekat orang sebelah tu, sebab dia akan jatuh ke bawah. Ha. So sebab tu lah kita kena ikut SOP, jarakan jarak sosial. So penjarakan jarak sosial ni agak berkesan lah untuk mengelakkan kita daripada terkena coronavirus. Okey, kedua kita kena pakai penutup muka. Okey, penutup muka ni kenapa kita kena pakai? Sebenarnya penutup muka ni memang dia dapat mencegah kita daripada terkena, tapi penutup muka ni memberi keberkesanan kepada orang yang kalau dia terkena coronavirus. So sekiranya kalau dia batuk ataupun sesama, at least dia punya coronavirus tu akan berada dekat dia punya penutup muka. So kalau orang yang terkena coronavirus dia tak pakai, tapi orang yang sihat dia pakai, so dia akan still kena juga sebab virus tu akan melekat kat baju ke, kat tangan ke. So penutup muka ni guna dia untuk kita mencegah daripada merebak. Kalau seorang tu kita tak tahu sama ada kita terkena penyakit coronavirus ataupun tidak. Sebab tu kita kena sentiasa pakai penutup muka walaupun tempat awam. Okey, so slogan kami ialah elakkan 3S, iaitu sesak. Apa maksud sesak ni, macam sekarang pun SOP dah longgar. So macam kat mall ke tempat keramaian tu kita boleh elakkan lah, sebab tempat ramai ni kita tak ikut sangat dia punya SOP. Jarak sosial 1 meter biasanya tak ikut sangat. Biasanya SOP untuk penjagaan sosial 1 meter ni guna untuk macam nak masuk mall dia. Tapi bila dah masuk mall, dia tak ikut lah. So yang kedua, sempit. Okey, tempat yang sempit. Contohnya, okay, sekarang banyak tempat 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 bekerja banyak kena sebab tempat tu macam tempat yang tertutup tau. Ataupun dalam lift ke, lift pun tempat yang bahaya juga sebab lift ni sempit. So kalau orang tu batuk, sebab lift tu dia tak boleh jaga jarak sosial tau. So kalau orang tu batuk ke, boleh terkena dengan kita. So yang ketiga, sembang dekat. Okey, sembang dekat ni kebanyakannya sebab sekarang orang dah mula berjumpa dengan kawan-kawan, kawan kerja, kawan belajar. So diorang kadang-kadang bila bergaul dengan kawan ni, diorang anggap kawan kita ni tak ada penyakit ni lah. So bila kita anggap kawan kita tak ada penyakit, so kita pun borak dengan kawan pun tak pakai mask. So benda ni sangat berisiko lah sebab kita pun tak tahu sama ada kawan kita ni terkena penyakit coronavirus pun tidak. So
Sampai di situ saja kami punya pemandangan poster. Sekian, terima kasih.